Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, meneruskan pengajian yang terakhir bagi daurah tahun ini yang kita daurahkan dua kitab, Nazam Idaman Hati pada membicarakan kunci-kunci rezeki, dan As-Sirajul Wahhaj fi Qissatil Mi'raj. Kita sambung pada kitab Nazam Idaman Hati pada membicarakan kunci-kunci rezeki, pada kunci yang ke-9, meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantungkan harapanmu pada Ar-Rahman, pasti engkau tidak akan dikecewakan. Pergantungan kepada manusia, pergantunganmu kepada manusia, hajatmu tak terpenuhi sia-sia. Bani insan, jika sering kau meminta, pasti dibenci olehnya, tidak suka. Tuhan yang pemurah pula akan murka jika tinggalkan meminta kepadanya. Mintalah kekayaan jiwa dan raga, kaya harta tidak jamin bahagia. Ini adalah kunci yang ke-9, iaitu menurunkan atau meletakkan segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nazalat bihi faqatun fa'anzilha atau fa'anzalaha bin nas lam tasudda atau lam tusadda faqatuh." Sesiapa yang terkena kepadanya faqah, kefakiran ataupun kesusahan, maka dia turunkan atau dia letakkan pergantungannya kepada manusia, maka keinginan dan juga kesusahannya tadi tidak akan diselesaikan. Wa man nazalat bihi faqatun fa'anzalaha billahi fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin. Dan sesiapa yang terkena dengan kesusahan, kemudian dia gantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yushikullah lahu birizqin, maka Allah taala akan memberikan kepadanya dengan rezeki, sama ada dipercepatkan ataupun ditangguhkan. Ajil atau ajil, sama akan dipercepatkan ketika di dunia ataupun ditangguhkan ketika di akhirat nanti, diberikan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Tamam. Ini hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhuma. Bahkan kata Imam Al-Alqami radhiyallahu anhu, bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang yang mana meletakkan hajatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mengharapkan kepada seseorang tersebut. Ini bukan berkait dengan tawassul. Ini bukan berkait dengan istighatsah. Ini bukan berkait dengan masalah tersebut. Ini masalah meletakkan pergantungan kepada hamba tersebut, seakan hamba itu yang memberikan kesan kepada hidupnya. Ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Tamam? Dan ini tak ada berkait dengan tawassul, tak ada berkait dengan istighatsah. Karena perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyuruh, wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita mengambil wasilah. Jadi macam mana nak difaham dengan hadis ni ataupun dengan perbahasan ni?
Iaitu perbezaan dua perkara tersebut sangat jelas. Ini pada masalah orang yang mengharapkan kepada manusia dan menganggap manusia ini yang membantunya. Manusialah yang akan menyelesaikan urusannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksudkan dalam apa yang kita sebutkan, meletakkan pergantungan kepada Allah. Dan kita sebut di sini, Bani insan jika sering kau meminta, pasti dibenci olehnya, tidak suka. Ini disebut daripada syair, la tas'alanna bani Adam hajatan. Jangan kamu meminta kepada Bani Adam satu hajatmu. Wasalil ladzi abwabahu la tuhjabu. Mintalah kepada Tuhan yang pintunya tidak tertutup. Ar-Rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu. Tuhan marah, murka kalau kamu meninggalkan meminta kepadanya. Wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Manakala anak Adam ketika kamu minta kepadanya, dia akan marah. Orang kalau kita minta selalu, dia akan jadi tension. Allah Subhanahu wa taala selagi kita meminta kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengasihi hamba tersebut. Dan meminta dengan banyak kali tidak bermaksud bahawa hamba tadi tidak dikasihi oleh Allah kalau tidak diperkenankan. Karena Allah sebut, ud'uni astajib lakum. Cuma perlu untuk meraihkan adabud doa. Nah, adab-adab doa perlu dilaksanakan, iaitu yang paling besar adalah aklul halal. Ini makan makanan yang halal. Nah, mencari sumber yang halal. Maka ini adalah sumber yang paling besar dalam diperkenankan doa kepada kita semua. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mendapatkan doa yang mustajab. Mesti aklul halal dulu. Mesti makan makanan yang halal. Dan kalau kita tidak meminta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kaum yang lain yang akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan hamba Allah yang dia meminta kepada Allah berkali-kali, Allah Subhanahu wa taala menangguhkan pemberian kepadanya untuk mendengar suaranya. Dan ada di kalangan hamba Allah dipercepatkan kepadanya dengan permintaan tersebut, karena Allah mengatakan bahawa berikan kepadanya, karena aku tidak mau dengar lagi suaranya. Ada orang yang macam tu. Jadi Sayyidina Musa alaihi salam, kekasih Allah, kalimullah, memohon kepada Allah di Tur Saina, di Ardut Tih, waktu sesat di dalam tanah yang kering kontang di pergunungan di Mesir selama 40 tahun meminta kepada Allah, baru diperkenankan. 40 tahun. Itu Nabi Musa alaihi salam. Kita baru minta 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 2-3 hari pun kita dah kata kita tak diperkenankan doa kita. Dan antara kunci bagi doa perkenan dia adalah dengan, kalau kemungkinan ketika mana diberikan dengan satu nikmat tersebut, ataupun ditarik daripada kita suatu nikmat, kita akan diberikan dengan kesabaran pada ketika itu. Itu pun juga adalah rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kunci yang ke-10, memudahkan urusan orang yang kesusahan serta melapangkan urusan muslimin. Ini kena dengan keadaan kita sekarang. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada di Selangor, di Kuala Lumpur, di Kelantan, seumpamanya di Pahang, yang sedang berada dalam keadaan yang kesedihan, rumah mereka tenggelam dan seumpamanya. Keadaan yang baik pada waktu sekarang adalah tidak mengitlakkan lisan kita pada perkara yang tidak sepatutnya. Ini banyak cara buat video. Inilah balasan daripada Allah. Masjid tidak datang, pergi Tesco, akhirnya Allah Ta'ala runtuhkan, ranapkan rumah. Allah Ta'ala hantar tentera dia sikit saja, ayak saja, habis tenggelam rumah. Dan rumah dia tak tenggelam dekat itu. Kita pula macam tahu kata semua perancangan Allah Ta'ala kerana sebab tu. Jadi akhirnya semua bencana yang diturunkan oleh Allah dianggap bahawa ini adalah balaknya daripada Allah Ta'ala, dan dia pula tahu ini balak, ini bukan balak, ini gini, ini bukan gini. Ada semua musibah balak, ada musibah yang jadi nikmat kepada para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada musibah yang jadi nikmat kepada para awliya Allah Ta'ala. Sayyidina Al-Imam, saya terlupa namanya,
Ma'ruf Al-Karhi ataupun siapa, yang beliau suatu ketika sedang berada di masjid, datang seorang lelaki memaklumkan kepada beliau bahawa rumah jiran-jirannya terbakar, cuma rumah kamu selamat. Semua rumah, tepi-tepi rumah kamu terbakar semua, rumah kamu selamat. Apa kata beliau? Alhamdulillah. Dan beliau bertaubat dengan Alhamdulillah tersebut selama 30 tahun. Kata beliau, saya tak pasti Allah ampun ke tidak dosa saya 30 tahun. Saya dah bertaubat ni. Setiap masa saya beristighfar kepada Allah dengan Alhamdulillah yang saya ucap pada 30 tahun yang dulu. Saya tak pasti Allah ampun ke tidak dosa saya. Kenapa? Karena waktu saudara saya sedih, saya gembira waktu tu. Saya sebut Alhamdulillah. Padahal Alhamdulillah dia sebut tadi untuk rumah dia. Dia tak masukkan pun untuk kata kat jiran dia. Tapi dia rasa bersalah pada waktu tersebut dan dia bertaubat selama 30 tahun dan kata beliau, saya tak pasti Allah ampun ke tidak dosa saya. Lah tak ada benda tu. Tapi belagak macam sufi. Buat video macam kita ni wali besar. Boleh tahu balak ni, ni balak ni. Ini balak Allah Ta'ala turun. Tu dia padan. Ini. Dulu mewah sangat. Kata-kata. Jangan sebut macam tu pada muslimin yang lain. Kita tak kena kat kita tak apa. Kena kat kita. Tu kita kata, ni nak kata balak ke nikmat? Yalah. Kalau kena kat kita, dia nak kata apa? Saya semayang masjid tak tinggal. Lepas tu nak salah masjid pula. Nak salah semayang. Kerana saya semayang tak tinggal. Tapi rumah saya tenggelam. Tu nampak macam mana? Nak kata balak, kita sebut macam tu seakan-akan kita mengumumkan seluruh orang di kawasan tersebut semua tak pergi masjid. Macam mana perasaan yang pergi masjid selalu tiap-tiap waktu? Macam mana yang dalam rumah dia tak mampu pergi ke masjid kerana uzur jamaah, uzur Jumaat, marat, sakit, tua, semayang dalam masjid, semayang dalam rumah jemaah dengan isteri dan anak-anak dia. Macam-macam uzur. Jadi jangan sebut benda yang tak sepatutnya kita sebut. Macam kita ni pula adalah khutub akbar. Boleh tahu semua benda yang ada berlaku. Dan kalau dia khutub, dia tak akan sebut macam tu. Akid hadza laisa wali. Orang yang sebutnya ni dia bukan wali Allah Ta'ala. Kalau wali Allah Ta'ala, dia akan jaga lidah dia daripada mengucapkan sesuatu yang bukan sepatutnya diucapkan pada ketika tersebut. Ya mungkin benar apa yang dia cukup, yang disebutkan oleh dia. Laisa kullu ma yuqal, laisa kullu ma yu'raf yuqal. Bukan semua benda yang kita tahu kita kena cakap. Walaisa kullu ma yuqal ata ahluh, walaisa kullu ma ata ahluhu hana waqtuh. Bukan semua benda yang kita sampai cakap tadi ni sampai pada waktu. Ni kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang sangat besar kedudukannya untuk digunakan kepada siapa sahaja yang mudah dalam mengucapkan suatu ucapan. Hati-hati. Saudara kita di mana pun terbakar rumah dia ke apa semua sekali, mohon kebaikan daripada Allah Taala. Tak perlu nak kata inilah balak, inilah ini, inilah itu dan sebagainya. Tamam. Jangan menambahkan lagi kepedihan dengan ditabur garam di atas lukanya orang lain. Ini masalah orang kita. Cuba sabar sikit daripada mulut tu. Tolong mereka. Tolong doa. Kalau tak mampu dengan memberikan bantuan yang lain, tolong doa daripada jauh. Satu kemampuan yang kita boleh buat, ya mampu doa. Tak perlu sebut benda-benda yang bukan di luar daripada pengetahuan kita dan di luar daripada apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wafat dalam banjir yang lemah. Tu macam mana nak kata? Nabi sebut dalam hadis, mati lemah syahid. Tu nak kata apa? Balak bagi kita nampak depan mata, tu syahid bagi dia. Insya Allah Ta'ala dapat pahala syahid di akhirat nanti. Itu kita nak kata apa? Itu kena hati-hati. Mudahkanlah urusan teman-temanmu, jadi sebab mudah dunia akhiratmu. Urusan muslimin jika kau lapangkan, pasti urusanmu Tuhan permudahkan. Kata Nabi SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah atau kurabi yaumal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tengok semua Nabi sebut. Siapa yang memudahkan urusan muslimin, mukminin daripada urusan-urusan dunia, maka Allah Ta'ala akan memudahkan urusannya di akhirat nanti. Sesiapa yang memudahkan orang yang susah, tadi man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia, ini khusus pada mukmin.
Yang kedua Nabi umumkan. Nah, Nabi kata apa? Man yassara ala mu'sir. Siapa saja yang susah. Bukan hanya mukmin. Kullu mu'sir. Siapa sahaja yang susah. Nabi tak khususkan mukmin. Yang mukmin tadi Nabi kata siapa yang melepaskan kesusahan mukmin. Nah, hawaij muslim maksudnya menyelesaikan urusan umat Islam, maka Allah Ta'ala akan memudahkan urusannya di hari akhirat nanti. Tapi siapa yang memudahkan urusan orang yang susah, maka Allah Ta'ala akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Ini tidak tertumpu kepada muslim sahaja, umum. Nah, kemudian Nabi sebut balik, man satara musliman satarahullah yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aib muslim, maka Allah tutup aibnya di akhirat nanti. Baca hadis Nabi, cuba tengok dengan ala mustawal harf. Huruf yang Nabi sebutkan tadi sangat penting. Mudahkanlah urusanmu, urusan teman-temanmu, jadi sebab mudah dunia akhiratmu. Urusan muslimin jika kau lapangkan, pasti urusanmu Tuhan permudahkan. Diberi keluasan pada rezekimu, dipermudah hisab, diampun dosamu. Ini semua kelebihan bagi orang yang memudahkan urusan golongan muslimin yang lain. Dan ini antara sebab ataupun kunci kepada kemurahan rezeki bagi seseorang. Tak boleh bagi RM1, RM2. Tak boleh bagi banyak, bagi nasihat yang baik ataupun bagi kata-kata semangat yang baik kepada mereka. Itu pun dah sedekah. Anak kalam yang baik adalah sedekah juga kepada golongan muslim. Kunci yang ke-11. Laju ni. Ni kalau baca pada mula habis awal gini. Kunci yang ke-11. Kunci yang ke-11. Naam. Sentiasa mengingati Allah Ta'ala ketika waktu senang. Jadi ini kena ingat Allah Ta'ala. At-ta'arruf ila Allah fir raqa. Disebut dalam hadis, ta'arraf ila Allah fir raqa ya'rifka fi shiddah. Kamu mengingati Allah Ta'ala ketika mana dalam keadaan senang, maka Allah Ta'ala akan mengingatmu ketika mana kamu dalam keadaan yang susah. Ta'arraf ila Allah fir raqa ya'rifka fi shiddah. Ya. Ini kena beramal dengan perkara ini. Jika di waktu senang engkau tak lupa, pada Tuhan pasti engkau tak kecewa. Macam mana nak ingat kepada Allah Ta'ala? Sentiasa mengingati Allah dengan melazimi zikrullah. Lazim dengan zikrullah. Jadi macam mana cara dia? Cara dia mendekati majlis-majlis yang mengingati Allah, mendekati para wali Allah Ta'ala, mendekati orang-orang yang kita tengok dia, idza ru'u dzukirallah, tengok orang tadi ingat Allah Ta'ala, tak ingat benda lain. Kalau kita tengok Ronaldo, kita ingat apa waktu tu? Ingat bola. Betul tak? Karena bola dengan dia adalah seakan-akan lazim dengan malzum. Nah, jadi kita tak katalah bidunil infikak, dah. Cuma sebut dia saja nama dia, tahu kata ni pemain bola. Orang tak tahu kata ni, kata sebagai apa ni, alim kabir ke, ada Ronaldinho, orang tahu kata ni pemain bola. Jadi kalau tengok sebut nama Syekh Mahmud Afandi, disebut nama Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, disebut nama Maulana Al-Habib Umar bin Hafiz, orang kata sebut apa waktu tu? Ni ahlullah, wali min awliya'illahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan pada waktu tersebut mendekati mereka juga adalah salah satu daripada jalan untuk mengingati Allah Ta'ala. Dan lain daripada itu, membanyakkan zikrullah, menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bila? Ketika senang. Ketika senang. Hamba yang bersyukur di waktu senangnya, apa tu? Tak diabai. Baca tak. Tak diabai ketika ditimpa bala. Hamba yang bersyukur di waktu senangnya, tak diabai ketika ditimpa bala. Bala, jangan baca bala, bala. Kalau baca bala tak kena dengan dia punya syatr al-awwal. Inilah kunci yang disebut baginda, jika mampu amalkan pasti berjaya. Jadi banyakkan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam? Lepas tu tengok dalam Quran Allah Ta'ala kata, ya'malu ala Dawud syukra, wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya'malu ala Dawud syukra. Ini kalau tengok Syekh Samurrai
rahimahullahu taala membahaskan ayat ni, masya-Allah tabarakallah. Digunakan i'malu ala Dawud syukra. Kenapa tak disebutkan ushkuru ala Dawud syukra? Itu semua dibahas dalam fiqh ataupun dalam nahwu. Kata beliau, syukra ni boleh i'rab dengan pelbagai i'rab. Boleh di-i'rab dengan naibul boleh di-i'rab dengan maf'ul mutlaq pun boleh, kata dalam sebahagian pandangan, dengan makna i'malu dengan makna ushkuru. Boleh juga dengan makna maf'ul bihi. Jadi ada dengan makna maf'ul li ajlih. Ini i'malu ala Daud li ajli syukr. Jadi banyak takrif dan juga banyak i'rabnya. Tapi kalau Allah Taala sebut ushkuru li ali Daud ala Daud syukra, maka tu jadi satu saja kata dia i'rab. Jadi maf'ul mutlaq saja. Tapi kalau disebut i'malu, maka boleh diletakkan dengan semua maksud tersebut. Boleh letak dengan maf'ul mutlaq, boleh letak dengan maf'ul li ajlih, boleh letak dengan makna maf'ulun bihi. Semua boleh letak, kata beliau. Maka tu lebih luas pada i'rabnya dan lebih luas pada maknanya. Kesemua makna tadi berbeza. Ini bukan tempat dia untuk kita bahaskan. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, syakur atau wazan fa'ul dengan makna mubalaghah. Sikit sangat di kalangan hamba-Ku, di kalangan orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang sangat bersyukur. Ketika Nabi solat sehingga bengkak kaki Nabi, bila ditanya, bukankah diampunkan dosamu ya Rasulullah, mimma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, maksudnya dosamu tidak ada dulu dan akan datang, tidak akan dijatuhkan hukuman oleh Allah Taala. Maka kata beliau, afala akunu abdan syakura, tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Nabi tak kata afala akunu abdan syakira, tak, syakura. Maksudnya jadi hamba yang syakur, bukan hamba yang syakir sahaja, syakur. Yang paling banyak dan paling besar syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang sepatutnya kita lakukan. Al-Imam Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu taala anha satu hari melihat seseorang membalut kepalanya dengan kain balutan. Zaman dulu tak ada koyok. Dia bubuh ubat apa semua dalam balut. Balut kat kepala, sakit kepala. Kalau dia tanya dekat orang tu, kenapa balut kepala? Kata dia, kerana sakit kepala. Dia kata, Masya Allah, waktu sakit tunjuk sungguh ke orang kata sakit. Waktu senang tunjuk. Faham ni? Dia kata waktu senang, ada kamu tunjuk kamu syukur dengan Allah Ta'ala. Waktu sakit tunjuk sungguh kata kamu sakit. Waktu sakitlah sebut Allah, Allah. Waktu senang Allah, Allah, Allah bid'ah. Dia apa kata? Sebut Allah, Allah isim mufrad, dia kata bid'ah, dalalah, tak ada makna. Bengong, tak ada makna. Allah tak ada makna. Apa benda ni? Sebut subhanallah, sebut alhamdulillah, Allahu akbar, baru ada makna. Itu Allah, Allah mana tahu? Mana tahu apa dah. Itu bahasa Kedah. Jangan salah faham. Allah makna apa? Allah tak ada makna? Apa? Mengaji sampai ke, tak mau sebut negara mana, kan? Tak tahu Allah makna apa. Jahit betul. Tak ada satu dalam nama-nama Allah sampai Imam Nawawi kata ini Ismullahil A'zam, Allah. Tak ada satu nama Allah yang dipadam setiap hurufnya kembali kepada Allah, melainkan Allah. Tak ada makna. Allah, buang alif, lillah. Buang lam, lahu. Buang lam yang kedua, hu, Allah juga lah. Tak ada satu nama yang dibuang setiap hurufnya kembali balik kepada Rabbul Jalil, melainkan Allah. Ada seorang Jabbar bin al-Jababirah, salah seorang daripada pemimpin yang zalim pada zaman tersebut, ingin menamakan anaknya Allah. Dia bubuh nama anak dia Allah. Bubuh nama Allah, turun api daripada langit, menyambar anaknya tersebut, mati pada ketika itu juga. Bahkan kata dibenam dalam laut, dalam tanah tu, ditarik masuk dalam tanah. Karena sombong nak ambil nama Allah. Sebab tu kita nak bubuh nama Abdullah. Dia nak harap moga-moga orang panggil anak dia Allah. Allah Ta'ala, Allah tu, Samsing ni, hak ni hanya Allah Ta'ala sahaja yang berhak dengan nama tersebut. Tak boleh orang lain. Nampak? Banyak itu teguran para ulama sufi. Maksud sini bukan kita tak boleh pakai koyok kat kepala, kita kata tak bersyukur pula. Tak. Bukan itu. Maqam masing-masing. Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah menegur dengan maqamnya. Mungkin orang yang ditegurnya tadi ini perlu ditegur dengan sifat yang sedemikian. Boleh jadi. Masing-masing. Kunci ke-12.
merapatkan saf di dalam solat dengan tidak meninggalkan ruang kosong. Itu dia jenuh kita. Ini merapatkan saf di dalam solat dengan tidak meninggalkan ruang kosong. Ini kunci rezeki Allah. Macam mana ni? Itu saya simpanlah ni. Ya. Rapatkanlah barisanmu dalam solat. Ini sebab untuk kau mendapat rahmat. Yang menyambung safnya di dalam sembahyang, diangkat darjatnya bukanlah sebarang. Malaikatullah turut mendoakan, malaikat Allah turut mendoakannya, dimudahkan urusan kebaikannya. Jangan diputuskan barisan solatmu tanpa sebab terputus rahmat Tuhanmu. Adalah sikitlah pelepasan daripada kita tu bila sebut tanpa sebab tu. Saya tulis ni, kalau tak salah saya lah, sebelum renggang saf lagi. Sebelum renggang saf lagi. Dia tulis kitab ni sebelum berlaku perenggangan saf. Dan apa ni, tulisan tanpa sebab ni bukan kita yang tulis. Maksudnya di sini dimaksudkan kata kalau ada sebab dibenarkan. Cuma lah, ada cuma dia. Cuma dia sekarang ni masalah dia jadi macam terbalik. Kita dah tak ada penjarakan di mana-mana tempat yang di luar daripada tempat masjid. Tapi di masjid saja yang kita laksanakan macam tu. Kita bukan nak mempertikaikan dan mempersoalkan, tidak sama sekali. Kerana ni atas ulil amri. Mereka yang meletakkan perkara tersebut. Jadi kita serahkan kepada mereka dengan urusan tersebut. Cuma kalau di stadium orang dah boleh rapat, duduk dalam tu tak ada penjarakan. Dalam feri orang boleh duduk rapat, naik kereta api, naik kapal terbang, duduk rapat dah. Sekat ni di kedai makan pun saya boleh kena jarak-jarak, lah ni pun boleh dah gabung meja. Tak ada masalah apa. Tapi dalam masjid kita masih lagi dengan keadaan macam tu. Saya tidak mempertikaikan, sedikit pun tidak mempertikaikan dengan apa yang telah ditentukan oleh pihak yang berwajib, kerana mereka lebih mengetahui tentang keadaan tersebut. Cuma keadaan tadi nampak macam dualism. Sedikit ada double standard antara perkara tersebut. Jadi moga-moga akan dinilai, dilihat kembali dan juga diperhatikan oleh ulil amri. Moga-moga perkara ini diberikan perhatian oleh mereka. Yang masalahnya kalau kita suka mencela, ni yang masalah. Jangan mencela. Jangan mencela. Nasihat dengan mencela berbeza. Ni maki hamun dalam Facebook. Inilah masalahnya. Ini kata-kata semua nak semua. Banjir di Selangor tu adalah kerana ni tak rapat saf. Allah Ta'ala tarik rezeki. Dia jadi wali lagi. Sabar dulu. Nanti sabar. Dia ada dua beza antara orang yang menegur, mencela, menasihati. Menegur, menasihati samalah maksud dia. Cuma kita kata minta untuk dinilai semula, tengok balik, kerana mereka lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Mata mereka berada di tempat yang tinggi. Kita ni duduk di bawah gunung. Bawah gunung dengan orang duduk atas gunung, dia punya nampak dia berbeza. Tamam? Orang duduk atas gunung, pandangan dia lebih luas, lebih rata. Tamam? Kita duduk di bawah, tengok ke bawah, nampak pokok tu lindung. Dan kita rasa gunung tu kecil. Kita naik ke atas, rupanya tinggi. Krem kaki. Rupanya tak boleh duduk ke atas tu kita. Jadi serah kepada ahlinya. Cuma kita katakan kalau boleh tidak ada dualism di antara perkara tersebut. Tak ada dualism di antara perkara tadi. Di tempat-tempat yang lain boleh dilaksanakan. Kalau tuan-tuan pergi tiap-tiap malam depan Masjid Zahir, Allahu Akbar. Bukan zakat berapat. Buat rapat umum dah depan tu. Tapi Allahu'alam. Cukup itu, tak boleh banyak-banyak ni. Dia sensitif. Jadi dalam hadis Nabi kata apa? Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Sesiapa yang menyambung saf, maka Allah menyambungnya. Sesiapa yang memutuskan saf, maka Allah memutuskannya. Dan Nabi menyebut dalam hadis, aqimus sufufa wa hazu bainal manakibi wasuddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wala tadharu furujatin lisyayatin aw lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Ini dibaca oleh para imam di Masjidil Azhar Syarif sekarang, sampai sekarang dibaca. Kami kalau nak berdiri saf ya, sauf
Istawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis salah. Hadzul manakib wa suddul khalal. La tasbiqul imama fi ruku'i wala fi sujud. Barakallahu fikum. Itulah ayat dia. Baca tiap-tiap hari sampai mengapai. Nah, tiap-tiap hari dia sebut tu. Suruh samakan saf, rapatkan saf, kata. Sekarang nak sebut rapatkan saf tak boleh. Samakan saf. Sebut rapat. Pening ni awak boleh. Rapat kau nak? Nak rapat. Ha? Tak apa. Lalu kita dah sampaikan dah. Moga-moga dinilai dengan baik oleh pihak yang berwajib. Itu sajalah. Hakikatnya serah kepada mereka. Dan kalau kata berlaku macam tu, dan kerajaan kata ni ada sebab, contohnya dia kata ada sebab lagi, maksudnya macam tu, ya tak apa. Dia kata perkara tersebut serahkan kepada mereka. Itu jangan diputuskan barisan solatmu tanpa sebab. Tanpa sebab, ini tak boleh. Kalau sebab dia kerana kita mentaati ulil amri. Dan alhamdulillah pihak masjid di Malaysia antara yang sangat mengikuti perintah tersebut. Cuma saya rasa juga mesti kena ada juga persoalan ditanya juga kepada mereka, kenapa hanya di masjid sahaja dibuat macam tu? Kenapa di tempat lain tak dibuat macam tu? Mungkin tempat dia tertutup, mungkin ada dia pun lebih tahu. Allah Alam, kita serah kepada mereka. Kunci ke-13, berbelanja kepada keluarga pada hari Ashura. Jadi dah kunci ke-13 ni. Agak-agak kita boleh beramai ke semua ni. Ada orang dia kata, "Yalah, masjid tak sembahyang tak rapat. Sembahyang kat rumah, kat pondok saya sembahyang rapat." Tak masalah apa. Tak ada salam ni sebab tak ada salam ni lah umat ni ditarik balak. Salam merata Saya tak ada masalah, Tok Imam pun salam. Gitu. Tak ada Tok Imam tak ada. SOP tak salah, 2 tahun dah. Insya-Allah kata Maulana Syekh Ali Jumaah, insya-Allah. Wabak setakat 2 tahun dia. Insya-Allah. Kata Maulana Syekh Ali. Setakat ni kata Maulana Syekh Ali, ya sunnatullah, wabak ni paling lama 2 tahun. Lepas 2 tahun dah mula 2021 dah 2 tahun. 2022 ni akan bermula pengakhiran wabak insya-Allah. Kita aminkan doa tu, amin ya rabbal alamin. Ini Syekh Ali Jumaah sebut, Maulana Syekh Ali Jumaah, kibar aulia Allah Taala. Beliau disebut sebagai Al-Imam Abu Hasan Syadzili di Mesir yang moden. Imam Maulana Syekh Ali Jumaah, dan beliau disebut sebagai Syafi'i Saghir. Nah, Syekh Ali ni gelaran semua dah kat dia. Nah, Maulana Syekh Ali, dan dia sebut macam tu. Insya-Allah moga-moga berkat apa yang disebutkan oleh beliau, masuk tahun baru ni selesailah semua perkara tersebut, kita akan kembali kepada keadaan yang biasa insya-Allah taala. Yang penting sabar saja insya-Allah. Insya-Allah taala akan bagikan perlepasan. Kunci ke-13, berbelanja kepada keluarga pada hari Ashura. Ni jangan dilupakan. Belanja kepada keluarga pada hari Ashura. Dalam hadis disebut, man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Ashura wassa'a Allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Sesiapa yang meluaskan rezeki pada keluarganya pada hari Ashura, maka Allah Taala luaskan rezekinya pada setahun itu seluruhnya. Itu disebut di sini 10 Muharram, jangan engkau lupa hari yang punya kelebihan padanya. Jika ingin rezekimu diluaskan, ahli keluarga jangan kau abaikan. Berbelanja, gembirakanlah mereka, pasti rezekimu diluas olehnya. Belanja keluarga pada hari itu. Hari Ashura, sunat kita puasa. Jadi kita nak buat apa? Tak payahlah jamu makan, pergi beli barang. Pergi ke kedai, bawa anak-anak, nak beli baju apa. Contohnya, ini baju baru hari ini. Ini hari raya. Beli baju apa nak beli. Janganlah pergi beli bandel. Jangan pergi bandel. Bandel bukan belanja. Bandel ni orang panggil suka-suka dia panggil. Tapi bandel pun jangan main, ada bandel yang mahal. Tak, maksud saya, bagilah yang bagi nampak ni. Budak dia tak tahu harga bandel. Itu yang masalah dia. Kita mungkin tahu harga bandel. Ni bandel ni ustaz tak kena barai ni. Kan? Tak, kita kena barai juga. Jadi maksud di sini ni budak-budak. Orang rumah kita. Mungkin dia bukan kaki bandel. Jadi bawa dia pergi ke Uniqlo. Uniqlo. Pergi ke apa-apalah tempat ni, dia di Aman Central ke tempat mahal sikit, beli seorang satu baju je lah, jangan pergi borong semua tu. Tu ya insya-Allah rezekinya murah kan, dan dia akan terbah kat situ lah.
Belanja sampai buka puasa, makan di Soul Garden, contoh. Baru mahal sikit. Banyak, insya-Allah Taala akan murahkan rezeki setahun. Dan perkara ini mujarrab. Nah, perkara ini mujarrab. Amalkan yang ni, insya-Allah setahun sekali. Hari Ashura tu bagi lebih sikit daripada yang lain. Sampai anak kita tahu kata ni Ashura. Kena buat macam tu. Para aulia di Mesir masuk Maulid Nabi, mereka akan jamu dengan mereka masuk Maulid, mereka akan jual ni patung-patung, anak-anak patung untuk dihadiahkan kepada anak perempuan. Bagi halawiyat, manisan-manisan. Jadi setiap kali Maulid, lagi seminggu nak Maulid, orang dah tahu, dah kata Maulid dah dekat. Kenapa? Karena dah nampak ada halawiyat Maulid. Karena dah nampak ada patung-patung Maulid. Yang ni patung anak-anak macam patung Barbie tu. Untuk jual kepada anak, bagi kepada hadiah kepada anak-anak. Dan kita buat di Zawiyah baru ni, saya ulang balik perkara zikrayat tersebut di Mesir. Waktu Maulid, belah kek macam Syekh Yusri buat, kerana menyambut Maulid Nabi, kemudian bagi hadiah kepada anak-anak kecil yang datang. Bagi makanan, bagi halawiyat, bagi manisan kepada mereka. Bagilah orang panggil koko tu, ataupun bagi hadiah-hadiah apa-apa yang kecil untuk mereka ingat, kata ni Maulid Nabi SAW. Kalau orang tanya, ni apa dia ni hari ni? Hari Maulid Nabi, kena gembira macam ni. Sampailah mereka besar, mereka akan bawa perangai tersebut. InsyaAllah kita akan sambung selepas solat isyak lagi. Kitab ni kita akan sambung lagi sikit lagi, ada 1-2 lain lagi. Kemudian kita akan baca kitab penutup bagi kitab Kisah Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.